Buletin Didik 26B bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat Malaysia diingatkan mematuhi prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan COVID-19 agar pandemik itu segera berakhir dan semuanya dapat kembali meraihkan perayaan-perayaan negara ini dengan meriah seperti dahulu. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berharap semua penganut agama Buddha yang menyambut Hari Wesak juga dapat meraihkan perayaan kali ini dalam norma baru bersama keluarga di rumah dalam suasana yang ceria. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata dalam berhadapan situasi pandemik luar biasa ketika ini, semua rakyat perlu bersama mengamalkan self-lockdown atau kawalan pergerakan kendiri dan keluarga untuk memutuskan rantaian jangkitan. Orang ramai juga diminta mengelakkan diri daripada meninggalkan rumah kecuali atas urusan penting. Beliau turut berharap sambutan Hari Wesak tahun ini memberi semangat dan iltizam baharu untuk terus cekal dalam mengharungi segala cabaran demi kebaikan bersama dan masa depan negara yang lebih cerah. 10 Mei lalu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan PKP 3.0 yang bermula 12 Mei sebelum bersetuju menambah sekatan yang lebih ketat ke atas sektor ekonomi dan sosial. Lebih sejuta vaksin AstraZeneca bagi pusingan kedua siang tadi habis ditempah dalam tempoh hanya sejam. Pendaftaran kali ini adalah untuk individu di bawah 60 tahun, mula dibuka jam 12 tengah hari. Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV memaklumkan mereka yang layak akan menerima janji temu dalam masa terdekat. Difahamkan tempahan itu laris dalam tempoh sejam sahaja selepas sistem itu dibuka sekitar jam 12 tengah hari. Bagaimanapun ada pihak yang tidak berpuas hati kerana gagal membuat tempahan walaupun sudah sedia menanti sejak pagi lagi. Semalam Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, lebih sejuta dos diperuntukkan untuk pusingan kedua program imunisasi yang dapat dilakukan berikutan penghantaran vaksin pada 21 Mei lalu dan satu lagi dijadualkan pada hujung bulan ini. Sementara itu, kes COVID-19 terus merekodkan angka harian tertinggi dengan 7,478 kes hari ini. Pertambahan melepasi 7,000 jangkitan selama 2 hari berturut-turut ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di Malaysia mencecah 533,367 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, semua negeri mencatat pertambahan kes dengan Selangor terus mendahului dengan 2,455 jangkitan baru. 63 kematian direkodkan menjadikan jumlah kematian setakat ini 2,432 kes. Manakala 12 kluster yang berkaitan sambutan Aidilfitri dikesan setakat semalam. Kewujudan kluster itu membabitkan 7 negeri iaitu 4 di Sabah, 2 di Kelantan dan Labuan serta masing-masing 1 di Pahang, Pulau Pinang, Sarawak dan Selangor. Berusia 55 tahun, majalah Dewan Pelajar telah banyak berjasa kepada murid sekolah dengan menyalurkan maklumat bermanfaat kepada golongan sasar. Editor Dewan Pelajar Syakira Khairuddin memberitahu majalah yang telah dikenali ramai ini masih relevan kandungannya untuk diikuti murid. Kami akan memastikan setiap karya ataupun ruangan yang disiarkan di dalam majalah Dewan Pelajar bersesuaian dengan konteks murid sendiri, murid yang sedang belajar di sekolah rendah dan juga isu semasa. Dan kita akan pastikan apa-apa perkara yang dibincangkan dalam itu dapat diikuti dan dapat dimanfaatkan oleh murid-murid dalam pembelajaran ataupun dalam kehidupan mereka. Yang mana kalau kita lihat dalam ruangan-ruangan yang Dewan Pelajar siarkan pada setiap bulan, kita ambil kita beri perhatian kepada isu-isu yang untuk mudah kata, kita kata yang mereka boleh aplikasikan dalam kehidupan mereka sebagai pelajar.
Beliau berkata demikian menerusi program Bicara Karyawan berkarya bersama-sama Dewan Pelajar yang disiarkan secara maya menerusi Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka. Jelasnya Dewan Pelajar khusus untuk murid sekolah rendah, namun cabaran untuk mencari isu dan perkara yang hendak ditonjolkan menjadi cabaran besar baginya. Antara keutamaan yang dititik beratkan, penggunaan laras bahasa yang sesuai untuk murid sekolah rendah serta ayatnya yang tidak begitu serius seperti mana untuk golongan dewasa. Dewan Pelajar yang diterbitkan sejak 1967 adalah majalah khusus untuk menyebarluaskan ilmu kepada kanak-kanak dalam pelbagai bidang dengan tujuan untuk menggalakkan minat membaca dalam bahasa Melayu. Majalah ini juga menyediakan ruang untuk mengembangkan bakat serta daya kreativiti kanak-kanak dalam bidang penulisan. Proses menyusun sesebuah kamus bukanlah sesuatu yang mudah. Ia memerlukan kesabaran, ketelitian selain mempunyai penguasaan bahasa yang baik. Program Peka Bahasa oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP berkongsi bagaimana penyusunan dan penambahbaikan kamus dijalankan. Tugas ini memerlukan kesabaran dan ketelitian yang amat tinggi, dan di samping itu petugas kamus, penyusun kamus juga perlu mempunyai penguasaan bahasa yang sangat baik, ya, terutamanya dalam aspek linguistik yang melibatkan semantik, leksikal, pragmatik, morfologi, sintaksis dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama kita juga tidak boleh mengenepikan pengetahuan kita dalam ilmu perkamusan itu sendiri, supaya kamus yang dihasilkan ini benar-benar sebuah kamus yang berwibawa, yang lengkap dan tuntas, ya, benar-benar bermanfaat kepada pengguna. Selain itu, penggunaan korpus adalah antara elemen penting dalam penyusunan kamus. Menerangkan proses itu, Zuraina berkata, pangkalan data korpus dibangunkan oleh DBP dan Universiti Sains Malaysia USM pada 1990-an. Ia satu-satunya pangkalan data korpus bahasa Melayu di negara ini yang menyimpan data korpus bahasa Melayu dalam bentuk digital. Data korpus berkomputer ini banyak membantu memudahkan dan mencepatkan proses penyusunan kamus, ya, berbanding dengan kaedah manual tadi yang kita banyak bergantung kepada perbahanan yang kita terpaksa lakukan secara manual menggunakan kad bahan. Jadi satu perkara yang harus kita semua fahami ialah bahawa fungsi kamus ini sebenarnya adalah untuk merakamkan kata atau penggunaan kata yang pernah digunakan oleh masyarakat. Ramai pengguna media sosial kini semakin aktif menjadikannya sebagai platform menambah pendapatan dan mendidik. Wee Yun Ni atau lebih dikenali sebagai Mek Yun menjadikan TikTok dan Instagram untuk memotivasikan kepada golongan belia terutama pelajar. Mek Yun yang mempunyai pengikut lebih 300,000 di TikTok dan 100,000 di Instagram amat fasih berbahasa Melayu. Berusia 24 tahun, Mek Yun adalah graduan ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik dari Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Batu Pahat, Johor. Menurutnya, bahasa Melayu menjadi bahasa pertuturan harian di rumah bersama keluarga selain bahasa Inggeris dan Siam. Mek Yun menjadikan platform media sosialnya untuk berkongsi tips pembelajaran kerana pengalamannya dahulu yang sukar untuk mendapatkan keputusan baik. Saya terdetik untuk buat konten tips belajar di media sosial saya kerana saya tahu apa perasaan adik-adik atau pelajar di luar sana. Sebab saya dulu juga merupakan seorang pelajar. Dan saya sentiasa dapat mesej dalam hati yang sedih daripada pelajar-pelajar. Jadi saya secara tidak langsungnya ingin menggunakan platform saya yang sebaik mungkin, bukan sahaja untuk memberikan inspirasi kepada mereka, tetapi ingin membantu mereka dengan apa yang saya ada sebaik yang mungkin. Keputusan peperiksaan yang dikongsi juga berniat menaikkan semangat pengikutnya yang rata-ratanya adalah pelajar. Mek Yun mengongsikan kejayaan atau keputusan dalam pelajaran di media sosial bukan saja untuk memberikan inspirasi kepada adik-adik atau pelajar di luar sana, tetapi juga ingin membuktikan bak kata pepatah dalam bahasa Inggeris, nothing is impossible.
Tiada yang mustahil jika kita berusaha dengan bersungguh-sungguh. Jika Mek Yun boleh, adik-adik atau pelajar di luar sana pun boleh. Berikut adalah nasihat Mek Yun istimewa kepada penonton Buletin Didik. Nasihat Mek Yun kepada adik-adik atau pelajar di luar sana, belajarlah rajin-rajinnya. Akan ada masanya kita rasa sedih, kecewa, stres dan berputus asa. Tetapi anggaplah itu sebagai satu ujian untuk kita bertabah dalam meneruskan usaha kita. Satu perkara sahaja Mek Yun akan fikir bila Mek Yun rasa nak berputus asa. Ibu bapa Mek Yun. Bila kita rasa nak berputus asa tu, ingatlah mak ayah kita. Betapa bangganya mereka jika mereka dapat melihat anak mereka berjaya. Semua masjid dan surau di wilayah Persekutuan disaran mengadakan solat sunat dan khutbah gerhana selepas solat Maghrib hari ini. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dalam satu kenyataan berkata, ia juga perlu dilakukan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan juga menyatakan gerhana bulan penuh akan berlaku antara jam 7.18 hingga 8.52 malam ini. Jelasnya fenomena gerhana adalah sebahagian daripada tanda kebesaran dan kekuasaan Allah dalam segenap aspek kehidupan yang perlu dijadikan iktibar bersama oleh umat Islam. Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia, Azli Kamil Napiah sebelum ini dilaporkan berkata, rakyat negara ini berpeluang menyaksikan fenomena gerhana bulan penuh atau bulan berdarah hari ini. Ia bermula jam 4.47 petang dan dijangka berakhir kira-kira 9.50 malam. Dalam pada itu, Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Kebangsaan NASA mengeluarkan animasi grafik Super Blood Moon sementara dunia menanti. Assalamualaikum. Hai, saya Cikgu Rahim. Hari ini saya akan berkongsi 5 tips penting bagaimana untuk menghafal sifil. Yang pertama, catatkan sifil yang anda ingin hafal di atas sehelai kertas yang kecil. Yang kedua, fokuskan satu persatu sifil yang anda ingin hafal. Yang ketiga, cari tempat yang tenang dan tidak bising. Keempat, baca berulang-ulang kali sebanyak 10 kali. Kemudian, pejamkan mata anda dan ulang kembali sifil yang anda telah hafal. Dan yang terakhir, setelah anda menguasai sifil tersebut, terus membuat latihan dalam memantapkan penguasaan sifil anda. Yakini diri, anda pasti boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Bersua kembali. Kepesatan industri permainan video dijangka mencatat keuntungan bersih sebanyak $180 bilion atau kira-kira 745 bilion ringgit di seluruh dunia menjelang akhir tahun ini. Malah angka ini jauh meninggalkan industri perfilman yang hanya mencatatkan untung bersih hanya sekitar $74 bilion. Keadaan ini memberi harapan besar kepada sekelompok remaja di kawasan miskin di Vigaria Geral, Brazil. Seorang pemain video profesional, Tiago Soares Pestana berkata, walaupun ketika ini bayaran yang diterimanya tidaklah seberapa, kira-kira $210 sebulan, dia menganggap ini sebagai peluang untuk melangkah lebih jauh. Soares dibayar oleh sebuah badan amal, Afro Games, bagi memberi peluang kepada remaja mengubah hidup mereka dengan cara yang lebih menyeronokkan dan positif. Meu sonho mesmo aprender mais, ser uma pessoa habilidosa, continuar jogando mais e mais. E talvez eu e meu time a gente possa participar de campeonatos e torneios internacionais e nacionais. Menariknya, melalui platform ini, peserta boleh turut mempelajari bahasa Inggeris, memandangkan ia digunakan sebagai bahasa rasmi dalam setiap pertandingan. Selain itu, peserta juga wajib menjalani latihan fizikal bagi meningkatkan stamina dan fokus ketika beraksi. Di Amerika Syarikat, telatah seekor anak beruang panda mencuit hati pengunjung.
Panda berkenaan Xiao Qiji dipamerkan kepada umum bersempena pembukaan semula Zoo Negara Smithsonian. Ia dilahirkan Ogos lalu sewaktu ibunya, Mei Xiang, berusia 22 tahun. Pada awalnya, pihak zoo menjangkakan peluang anak panda ini dilahirkan dengan selamat agak tipis memandangkan ibunya sudah berusia. Zoo berkenaan dibuka kembali dengan 20% kapasiti pengunjung selepas ditutup sejak Mac lalu bagi mengekang penularan COVID-19. Ketika skuad bola sepak kebangsaan dalam persiapan terakhir untuk menghadapi kempen kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023, misi besar turut menanti Muhammad Lokman Haziq Hajiman yang akan beraksi dalam play-off Siri Global FIFA 21 Zon Asia Timur. Hanya satu slot menjadi rebutan 8 pemain yang akan bersaing bulan depan. Daripada 8 pemain yang akan beraksi pada saingan play-off Zon Asia Barat, Malaysia akan menampilkan 3 wakil. Muhammad Lokman Haziq Hajiman dan Ahmad Akmal Abdul Rafi layak menerusi ranking semasa, manakala Muhammad Faiz Hariri meraih tiket play-off selaku juara saingan EMFL. Boleh cakap 8 pemain terbaik daripada Asia Timur. So, saya rasa saya tidak boleh pandang rendah pun pada siapa. Setiap orang ada kelebihan yang tersendiri. So saya just kena fokus dengan gameplay saya sendiri, and then tengoklah saya opponent macam mana saya lawan, saya akan try to adapt, try untuk dapat advantage lawan dia. Tapi saya rasa mereka semua memang layak untuk qualify untuk bertanding dalam play-off ni. Hanya berbaki 10 hari sebelum perlawanan play-off, persiapan rapi sedang dijalankan dengan berkeyakinan tinggi dia mampu pergi jauh. Berdasarkan senarai lawan yang akan dihadapinya, rekod kemenangan pernah diraih dan kejuaraan tanpa kalah pada pusingan kelayakan ketiga turut meletakkannya antara pemain pilihan untuk mengungguli Zon Asia Barat. Saingan play-off Zon Asia Timur akan berlangsung pada 5 dan 6 Jun ini dan pastinya cukup penting buat semua pemain dengan satu slot ke Piala Dunia menjadi rebutan. Selain hadiah wang tunai keseluruhan $100,000 menjadi rebutan. Masih banyak ruang untuk meningkatkan prestasi pemain muda Malaysia. Pengarah Kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia, BAM, Wong Chun Han berkata, pemain muda tidak boleh berpuas hati dengan kejayaan yang dilakar pada kejohanan badminton antarabangsa Slovenia 2021 Sabtu lalu. Bagaimanapun tambahnya, kredit harus diberikan kepada mereka kerana berjaya mengotakan janji dengan membawa pulang gelaran di Slovenia. Beliau berpuas hati dengan semangat yang dipamerkan. Ia membuktikan mereka boleh mencapai kejayaan dalam kejohanan berkenaan. Beregu campuran Chung Hon Jian, Toh Iwe, kedua-duanya berusia 20 tahun, meraih gelaran pertama dalam kejohanan badminton antarabangsa Slovenia apabila menewaskan pasangan Indonesia Muh Irwan Shah, Sofi Asharunisa 21-18, 21-18 dalam pertarungan selama 32 minit. Manakala Low Yi Yuan, Valerie Xiao pula melakar kejayaan buat Malaysia apabila berjaya merangkul kejuaraan beregu wanita. Pasangan ini mengejutkan Isabel Nielsen, Mary Stephenson dari Denmark 21-11, 21-15 untuk kejuaraan antarabangsa pertama mereka. Limpahan lampu di bangunan Eiffel Tower Paris yang dinyalakan dengan tenaga hidrogen mengakhiri buletin didik. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan selamat malam.